Okay, seterusnya. Ha, 9 tambah 3. Berapa jawapan dia? 12. 12. Okey, bagus. Okey, lain. Ha, 5 tambah 6. Okey, sebut 5, keluarkan jari 6. 5. 11. 11. Okey, semua betul ni. Okey, 8 tambah 5. 13. Bagus. Okey, jadi untuk soalan ni dah cepat. Okey, tambah Ashraf dah boleh, tambah dengan baik. Okey, nanti kita akan cuba soalan lain pula. Kita tengok apa yang kita nak belajar malam ni. Jadi yang ni adalah sesi perkenalan, cikgu nak tengok Ashraf boleh tambah dengan baik ataupun tidak. Okey, jadi untuk tambah Ashraf tak ada masalah lah. Okey. Sekejap. Cikgu share ni. Okey. Okey, nampak apa yang cikgu tulis kat situ? Ha. Okey, jadi kita akan ada tuition malam ni dengan Cikgu Aniza. Kita akan sampai pukul 10 lah, ke 10.30 tu takut Ashraf terlalu lama pula. Okey, jadi kita akan belajar hari ni. Banyak ni, 8 benda cikgu nak ajar, tapi kita tengok kalau sampai ke nombor 4 pun minggu depan kita akan teruskan sampai nombor 5, 6, 7, 8. Jadi cikgu akan ajar satu persatu. Mungkin Ashraf dah belajar dekat sekolah, jadi mungkin kita akan ulang semula apa yang kita belajar. Ada apa Ashraf belajar yang kat sekolah sebelum ni, kita akan ulang balik semula. Okey. Untuk tajuk 1 ialah tajuk nombor dan nombor hingga 1000. Jadi nombor hingga 1000 kita akan belajar kenal dan tulis nombor, macam mana nak sebut nombor, macam mana nak kenal, macam mana nak tulis dalam perkataan, dalam angka. Lepas tu kita akan teroka nombor. Daripada nombor-nombor tersebut, kita nak tengok nombor tu kita boleh carakinkan, kita kena tahu nyatakan nilai tempat, nilai digit dan bandingkan nombor. Yang mana nombor yang kecil, nombor yang besar. Okay, nanti kita akan belajar. Okay, jadi tengok sini. Okay, Ashraf boleh tengok juga gambar ni dalam buku teks. Okay, dalam buku teks muka surat yang ketiga. Okay, boleh tengok dalam buku teks muka surat yang ketiga. Okay, dia kata, okay, ini adalah contoh situasi. Okay, tengok baju biru. Okay, baju biru. Nampak baju biru nombor dia ialah 451. Jadi dalam perkataan kita sebut 451. 415. Okay, 400 bukan 415. 451. 51. Kalau 15, nombor 1 tu kat tengah. 415. Ni nombor dia ialah 451. Okay, cuba tengok yang baju warna merah. Yang rumah merah. Ashraf rumah apa kat sekolah? Merah. Rumah merah. Okay, rumah merah tu. Nombor dia apa tu kat baju rumah merah tu? 210. Okay, betul. 210. Okay, baju hijau. Okay, baju hijau. Ada tak kawan Ashraf rumah hijau? Ada. Ada. Siapa nama dia? Atilia. Nadia? Atilia. Okay, Atilia. Atilia rumah hijau. Okay, apa nombor dekat baju Atilia tu? 328. 328. Okay, baju kuning. Siapa kawan Ashraf yang rumah kuning? Aidil. Aidil. Okay, Aidil. Apa nombor? Ni nombor dia perempuan. Nama Adilah lah. Okay, baju kuning. Okay, nombor dia apa tu? 328. Itu yang baju hijau. Warna kuning. 11.
10-1. Okey, tu saya 10-1. Okey, betul ke nombor dia 10-1 baju dia tu? Tak. Tak kan? Nombor dia apa tu? 101. 101. Jadi salah tak disebut 10-1? Salah. Salah lah. Mana boleh sebut 10-1. Memang nombor dia tulis 101. Tapi kita sebut ialah 101. Okey, bagus. Saya dah faham. Okey, tengok gambar ni pula. Okey, gambar ni dia ada petak grade. Okey, kalau Ashraf belajar kat sekolah, mungkin cikgu dah tunjukkan satu petak tu, okey, satu petak ni warna kuning-kuning petak ni, satu petak ni kita kira dia 100. Kalau dia ada, okey, yang lelaki ni dia ada warna kuning. Okey, petak yang besar tu dia ada berapa? Ada berapa petak? Yang petak besar. Ada berapa petak tu? 5. Cuba kira. 5. Jadi kalau 5, satu petak ni ialah 100. Jadi kalau 5 ada 500. Okay, yang cikgu tunjuk ni ada 500. Okay, yang panjang ni dia kira 10. Okay, cuba tengok atas ni ada berapa keping yang 10? 2. Ada 1, ada 2. Jadi 10 tambah 10 jadi 20. Jadi ada 520. Okay, yang kecil-kecil ni ada berapa? Cuba kira ada kecil-kecil tu ada berapa? 6. 6. Jadi semua sekali kita sebut 526. Ini ialah nombor bagi kawan lelaki ni. Dia ada bilangan petak grade ni, dia ada 526. Okay, cuba pula yang perempuan ni. Cuba tengok ada berapa petak. Dia ada berapa petak hijau yang besar? Okay, ada berapa petak? 4. Jadi 4. Satu petak ni ialah 100. Kalau ada 4 maksudnya 400. Okay. Sekarang ni kita tengok yang panjang pula. Yang panjang ada berapa? 1, 2, 3. 3. Jadi 1 ni ialah 10. Kalau 3 ialah 30. Yang kecil-kecil ni kita kira 111. Ada berapa ni 111? Ada berapa? 5. Ada 5. Jadi semua sekali ialah 435. Okey, betul. Jadi kita kira, kita tengok petak-petak ni. Kalau dalam buku pun dia tanya berapa petak, berapa bilangan ni, kita sebut. Okey, kalau petak, satu petak 100. Kalau ada 3, 300. Kalau ada 4, 400. Okey, yang ni 10-10. Kalau 3, 30. Yang kecil-kecil ni kita kira dia sah-sah-sah. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Okay, boleh faham kat situ? Okay. Kat sini. Cikgu nak, kita nak sebut nombor ni. Kenal dan tulis nombor. Kenal dan tulis nombor. Cuba Aisyah sebut nombor 1 ni. Apa nombor bagi nombor 1? 367. 367. Okay, bagus. Okay, nombor 2? 540. Okay, bagus. 540. Nombor 3? 604. 604. Okay, nombor 4? 365. Okay, betul. Nombor 5? 128. Okay, nombor 6? 540. Okay, nombor 6 ialah 540. Nombor 7? 512. Okay, bagus. Jadi, boleh tak Aisyah tulis dekat kertas nombor 1? Okay, cuba tulis dalam perkataan. 367. Okay, cuba tulis kat kertas. Okay, ambil kertas ataupun buku ke. Okay, tulis. Macam mana nak tulis 367?
Okey, cuba tunjuk dekat kamera, cikgu nak tengok. Okey, jap. Okey, 367. Okey, betul. Okey. Okey, cuba tulis yang nombor 2 pula. Nombor 2. Nombor 2, macam mana nak tulis dalam perkataan? Okey, rapat sikit, cikgu tak nampak sangat lah. Okey. Okey, betul. Okey, 540. Okey, betul. Okey, jadi Ashraf dah tak ada masalah nak sebut dan tulis nombor. Okey. Seterusnya. Okey, kenal dan tulis nombor. Okey, kita cuba kenal sekali lagi. Okey, 350, 356. Okey, sekarang ni 356. Nombor yang kedua, nombor apa Ashraf tu? 123. Okey, nombor 3? 911. Okey, betul. Okey, nombor 4 ni? 704. Okey, 704. Cuba tulis 704 dalam angka, dalam nombor. Okey, 704. Okey, cuba tengok. 704. Okey, betul. 704. Betul. Okey, yang kedua. Okey, yang seterusnya 250. Okey, cuba tulis dalam perkataan. Dalam angka. 250. Okey. Okey, sekejap mana tadi? Mana sekali-sekali kecil tak nampak? Sekali 250 tadi. Okay, cuba 250. Okey, betul. Okey, nombor yang seterusnya ialah 3000 pula. Salah cikgu ni. Bukan 3000 ni, 313. Okey, cikgu terlebih nombor. 313. Okey, cuba tulis 313. Bukan 3013. Ashraf tak baca lagi. 313. Okey, betul. Okey, boleh. Okey, betul 313. Jadi Ashraf nombor, nak tulis nombor dalam perkataan, nak tulis nombor dalam angka. Okey, Ashraf tak ada masalah, boleh tulis. Okey, bagus. Jangan lupa ni dah faham, dah jelas dah. Sebab kalau nanti naik darjah 3, naik darjah 4, dia sama je. Cuma nombor je yang berubah. Kalau lepas ni, sekarang ni Ashraf belajar sampai ratus. Kalau dah darjah 3 nanti akan belajar sehingga 1000. Ada 4 nombor. Sekarang kita belajar 3 nombor saja. Okey. Tengok sini pula. Okay, boleh tengok sini nombor 2. Kita nak tengok tadi sini. Apakah nombornya? Okey, cuba tengok A. Okey, A. Dalam bekas A ni dia ada 100. Kemudian dalam bekas yang satu lagi ada 20. Jadi semua sekali berapa yang A ni? 100 dengan 20. 120. Okey, betul. Jadi kita ambil lah 100 tambah dengan 20. Okey, sebut je 120. 10. Betul. Jadi C. Okey, tengok B dulu. B.
B. Okay, B. Dia ada satu ikat ni 100. Ada dua ikat. 100 ada dua ikat. Kemudian dia ada ikat lidi sate tu dia ada 10, 10, 10, 10. Jadi semua ni berapa rasa-rasa Ashraf? 100 dengan 100. Jadi berapa? 1000. 1000. Okey, 100. Okey, 100 tambah 100. Jadi berapa ratus? 200. 200. Jadi 100 tambah 100 jadi 200. Bila 200? Okey, sekarang 10. 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10. Berapa puluh? Kita pakai jari 10. Okey, 10 tunjuk satu jari. 10, 20, 30, 40. Jadi berapa puluh tu? 40. 40. Tadi kita dah ada 200. Jadi semua sekali berapa? 40. Okey, 40 tu yang bawah tu. Yang atas tadi 200. Jadi semua berapa kita sebut? 240. Macam tu kita sebut. Jadi kita kata dia ada 240. Jadi 100 tambah 100 jadi 200. 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 jadi 240. Macam mana nak tulis 240 ni? Aisyah tahu tak macam mana nak tulis 240? Tahu. Okey, cuba tulis, cikgu nak tengok 240. Macam mana tulis 240? Okey, jap. Cikgu tengok. 2, 4. Okey, betul. 240. Okey, boleh. Okey, tak ada masalah. Okey, seterusnya kita tengok yang C. Okey, C. Tadi cikgu cakap dah kalau satu petak papan ni, petak ni yang kecil-kecil petak besar ni ada berapa tadi? Satu petak ni berapa cikgu sebut tadi? 100. 100. Kalau yang belakang ni ada lagi satu? Lagi 100. Jadi ada berapa semua ni? Berapa ratus? 200. Ada? 200. Okey, 100 tambah 100? 200. 200. Okey, yang tinggi yang tegak satu tiang ni ada berapa puluh? 10. Okey, 10. Ada berapa puluh sekarang ni? 1, 2, 3. Ada berapa puluh? 30. 30. Yang kecil-kecil sar ni ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ke 8? 8. 8. Jadi kita sebut yang besar dulu. Yang besar ada berapa ratus? 200. 200. Yang ni berapa puluh? 30. Jadi 238. Jadi kita tulis 238. 238. Okey, cuba soalan D. Okey, Ashraf tengok soalan D. Okey, cuba jawab soalan D. Berapa jawapan dia tu? 500. 500 berapa? 534. Okey, bagus. Betul, 534. Okey, good. Yang E. E tahu tak nak jawab? Tahu? Apa nombor? Apa nombor bagi E tu?
Okey, apa nombor tu Ashraf? Tahu tak? 500. Okey, berapa tu? Berapa puluh ada tu? Okey, berapa nilai dia tu? Yang puluh ada berapa puluh? 580. Okey, 580 je sebab dekat SAR tu ialah nilai dia kosong, sifar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi nombor dia ialah, kita tengok dia ada nombor pada ratus, ada nombor pada puluh dan pada SAR tu tak ada nombor. Jadi bila tak ada nombor, kita sebut dia ialah 580. Jadi 28 sifar. Okey, boleh faham? Okey, dekat abacus. Okey, kalau abacus ni, okey bagus. Okey, kalau abacus, Ashraf tahu tak macam mana nak baca abacus? Tahu. Okey, cuba baca abacus ni. Apa nilai pada abacus ni? Empat. Okey, cuba dulu, cuba. Empat apa tu? Okey, berapa nilai dia? Rasa-rasanya. 5. 5, 4. Okey. Mungkin Ashraf dah lupa kot macam mana nak baca abacus ni. Okey, kalau abacus, okey yang hujung, kita tengok cikgu anak panah yang cikgu sebut tunjuk ni. Okey, kalau yang atas ni nilai dia ialah 5, 5, 5. Jadi 5, 5. Hujung ni SAR kan? 5, 5. Ni 1, nilai dia 1. Kita baca 5, 6, 7. Yang ni 50. Okey, ini nilai tempat yang kedua 10. Jadi yang atas ni adalah 50. Yang sini 500. Jadi 500, 600, 700, 800. Jadi nombor ni ialah 857. 857. Okey, kejap. Cikgu cuba tunjukkan kat Ashraf macam mana nak baca abacus ni. Okey. Kejap cikgu buka satu tab ni. Sekejap Canva.app. Canvas. Okay, sekejap. Sekejap Ashraf. Canvas. Sekejap Canvas. Okay, cikgu share Canvas ni, okay, share. Cikgu nak ajar macam mana nak baca abacus. Okay. Okay, bila abacus, okay, untuk abacus, katakanlah ini peta abacus tu.
Okay, ni peta abacus. Ini peta abacus. Ashraf ada tak abacus kat rumah? Dah pernah belajar tak kat sekolah guna abacus ni? Ashraf? Kat sekolah pernah. Okey, kat sekolah pernah lah. Okey. Jadi, kalau katakan abacus, dia, nilai dia kita baca bila dia duduk kat sini. Bila dia duduk dekat barisan ni, baru kita baca nilai dia berapa. Kalau dia tak duduk kat sini, kita kira dia sebagai sifar. Okey, kalau abacus dia ada 1, 2, 3, 4. Ni nilai tempat dia ialah SAR. Nilai tempat dia ialah SAR. Okey. Ini puluh. Kalau ni kita kira 10, 20. Atas ni kita kira 5. Ni 5. Ini 50. Ini 500. Ni 500. Jadi ni nilai tempat dia ni. Okey. Jadi ini kita panggil dia puluh. Ini ratus. Okey, ratus. Jadi sini kita kira dia 1. Ni 2. Ni 3, ni 4. Tapi nombor tu muncul kita kira bila dia duduk kat sini. Bila kita tarik dia duduk atas. Kalau kata macam ni nilai dia ialah kosong. Okay. Jadi kalau kita tarik dia ke atas, nilai dia baru jadi nilai. Contoh cikgu tunjukkan. Okay, yang 5 ni cikgu turunkan dia. Okay, cikgu turunkan. Okay, 5. Okay, 5 yang atas tadi cikgu turunkan dia duduk kat sini. Bila dia duduk kat sini, baru ini dikira sebagai nombor 5. Okay, nombor 5. Yang atas dia turun bawah. Bila yang bawah ni dia naik atas, dia jadi 1. Bila 2, dia jadi 2 lah. Okay, contoh, yang ni cikgu padam dia, cikgu naikkan ke atas. Okay, nanti minggu depan cikgu tunjuk macam mana abacus yang betul lah kita nak baca. Ni cikgu tak ada abacus. Ni nombor 7. Jadi 5, 6, 7. Okay, tak apa, mungkin Aisyah tak faham lagi nanti yang ni cikgu tunjukkan minggu depan lah. Untuk abacus ni cikgu tunjuk minggu depan. Apa? Okay. Okay, ini pasal abacus ni. Abacus kat sini nilai dia ialah 857. Ini nilai dia ialah 857. Okay. Okay, sekarang ada nombor 3, ada nombor 7 dan ada nombor 1. Okay, 3, 7, 1. Apa yang cikgu nak Ashraf buat? Daripada nombor ni, cuba bina nombor yang besar menggunakan nombor 317. Okay, 317. Okay, boleh 317 tapi ada nombor yang lagi besar daripada 317. Okay, cuba buat nombor lain. Cuba sebut nombor lain guna angka-angka ni. 316. 316 tak boleh sebab tak ada nombor kat sini. Pakai nombor ni. Okay, cuba guna nombor ni. Apa nombor lain lagi? 376. 376 tak ada nombor 6 kat sini. 317. Okay, boleh 317. Okay, nombor lain lagi? Okay. Sekejap cikgu cuba tulis nombor kat sini. Okay, sekejap cikgu cuba tulis kat sini lah. Mindu. Sekejap. Okay, sekejap. Okay, tadi cikgu tulis nombor yang ada tadi ialah nombor 3. Okay, nombor 3. Kemudian ada nombor 1 dan ada nombor 7. Okay, cikgu kata cuba tulis hasilkan nombor dengan menggunakan digit-digit ni. Tadi Ashraf kata nombor dia ialah 317.
Okey, lagi nombor lain lagi boleh kita bina berdasarkan nombor-nombor ni. Apa nombor lain lagi kita boleh buat? Guna angka-angka ni. 371. Okey, boleh 371. Lagi? Lagi nombor lain lagi, boleh buat lagi nombor lain. 713. Okey, 713. Ya, sekejap. Ya. Okey, lagi nombor lain lagi? Seratus tiga puluh tujuh. Okay, 137. Okay, lagi ada lagi nombor lain lagi? Satu lagi nombor. Apa lagi yang tak buat daripada nombor ni? Okay, cuba. 173. Okay, 173. Okay, lagi satu nombor, ada lagi? Cuba fikir apa lagi nombor lain? Tujuh ratus tiga puluh satu. Bagus. Okey, 731. Daripada 3 nombor sahaja, nombor 3, nombor 1, nombor 7, kita boleh menghasilkan 6 nombor yang lain. Ni 6 nombor yang lain. Jadi antara 6 nombor ni, yang mana nombor yang paling besar? Paling besar nilai dia. 317. Apa dia? Nombor yang paling besar, nombor nilai dia yang paling besar. Seratus tiga puluh tujuh. Antara 6 nombor ni, mana nombor yang nilai dia tu besar? Besar tu nombor yang paling besar lah, yang paling besar. Yang paling banyak nombor dia. 371. Ni nombor ada 7 kat depan ni, mesti lagi besar. Betul tak? Jadi apa nombor yang paling besar kat sini? 713. Ni nombor, ni 713. Betul dah, ada lagi besar lagi ni. Ni. 731. 731. Kalau 13 dengan 31, mestilah 31 lagi besar. Okey, boleh. Jadi ini nombor yang paling besar. 731 paling besar. Okey, yang kedua, yang paling kecil. Mana nombor yang paling kecil? 137. Okey, pandai. Jadi nombor yang paling kecil ialah 137. Jadi kalau cikgu kata susun nombor ni ikut tertib menaik. Macam mana kita nak susun tertib menaik? Okay, cikgu terang. Kalau kita nak susun tertib menaik, kita tengok mana nombor yang paling kecil. Jadi Aisyah sebut tadi nombor paling kecil ialah 137. Okay, lepas tu yang mana nombor paling kecil pula? Lepas 137, mana nombor yang kecil lagi? 173. 173. Okay, lepas tu, okay, yang ni dah. Yang ni dah. Okay, lagi. Yang mana yang kecil lagi? Ni dah. Mana yang kecil? 317. 317. Okay, lagi. Okay, ni dah. Okay, kemudian? 371. 371. Betul. Okay, lagi. Ni dah. Kemudian? 713.
Okey. Dan yang paling besar ialah 731. Inilah kita kata dia tertib menaik. Susun nombor ikut tertib menaik. Jadi kita mulakan dengan nombor yang kecil. Lepas tu besar sikit, besar, besar, besar dan paling besar. Okey, boleh Aisyah faham? Okey, boleh faham Ashraf? Okey, faham Okey, seterusnya. Okey. Kita tengok cikgu share present ni, PowerPoint ni tadi. Okay, tadi Aisyah dah sebut dah yang mana yang paling kecil, mana yang paling besar dan cuba bina nombor-nombor berdasarkan angka-angka yang cikgu bagi ni. Okay, Aisyah dah boleh buat dah boleh faham. Okay. Jadi kita teruskan untuk seterusnya. Teroka nombor. Jadi bila teroka nombor ni kita nak tahu. Teroka nombor kita nak tahu nilai tempat. Tadi Ashraf dah sebut dah. Kita dah tahu dah 536 dah sebut. 540 dah tahu sebut. Dah tahu tulis dalam perkataan. Jadi sekarang ni kita nak tahu nilai tempat. Nilai tempat dan nilai digit. Kalau nilai tempat, okey apa? Try sebut apa nilai tempat yang biasa Ashraf sebut dekat sekolah. Apa nilai tempat yang ada? Ingat tak? Ingat tak apa tu nilai tempat? Tak ingat? Ingat? Tak ingat? Okey, kalau nilai tempat, dengar cikgu. Okey. Okey, kalau nilai tempat, contoh nombor 1. Cikgu garis kat nombor berapa tu nombor 1 tu? Cikgu garis kat nombor apa? 5. Okey, nombor 5. Kalau kita sebut nombor ni, apa nombor ni? Apa nombor ni? 5 apa? 500? 536. 536. Jadi yang cikgu garis tu, 5 tu, kita sebut dia nilai tempat dia ialah ratus. Sebab bila kita sebut 500, jadi nilai tempat dia ialah ratus. Yang bawah, kita cuba sebut nombor yang bawah. Nombor 2. 540. Jadi 540. Jadi kalau sini nombor dia ialah 540, 4 tu apa nilai tempat bagi 4? Kita sebut tadi 40. Jadi 10 tu lah nilai tempat. Okey, nanti cikgu terangkan balik. Okey, nombor 3. Okey, nombor 3. Sebut nombor 3 ni. Apa nombor bagi nombor 3? Okey, nombor 3. Apa nombor 3 ni? 104. 104. Jadi nilai tempat bagi 1 ni ialah? 1. 1. Nombor dia 1 tapi nilai tempat dia kita sebut sebagai ratus. Kita sebut tadi 100. Okey. Jadi nombor 4. Kita sebut nombor 4 ni 300 berapa? Mana Ashraf nombor 4? Apa nombor 4? 300? Okey, nombor 4. Apa nombor 4 tu? Cuba sebut nombor 4 apa? Mana Ashraf? Ashraf? Ui. Ashraf nombor 4. Apa nombor bagi nombor 4? 360. 360?
368. Betul tak? Okay, mana Ashraf? Fasha ada? Oh, hilang dah. Assalamualaikum. Mana Ashraf? Sudah. Okay, Ashraf dah ada balik. Tadi Ashraf pergi mana? Internet Cakap sorry cikgu internet. Oh, internet. Okay, tak apa. Okay, kita sambung tadi. Okay. Nombor yang tadi, cikgu nak ajar tentang nilai tempat. Okay, bila nilai tempat, contoh tadi 368. Okay, bila 368 ni, kita nak tengok nilai tempat dia. Macam Ashraf dah boleh sebut dah, ini ialah 368. Okay. Tapi kita nak tahu, bila tanya, okay, cikgu tanya, apa nilai tempat bagi 8? Apa nilai tempat bagi 6? Apa nilai tempat bagi 3? Kita nak tengok dia, apa nilai tempat. Okay, untuk nilai tempat ni, macam tadi kita sebut, 300. Maksudnya nilai tempat bagi 3 ialah ratus. Okay, ratus. Ni dah nilai tempat. Ratus. Okay, 6. 6 apa kat sini kita sebut? 6 apa Ashraf? 60. 60. Ni 8 ni apa nilai tempat bagi 8? Sah. Jadi bila dalam nombor kita sebut 368. Bila kita sebut 368 sebenarnya bagi nilai tempat dia ialah 3 ni nilai tempat dia ratus, 6 ni nilai tempat dia puluh, 8 ni ialah nilai tempat dia sah. Okay, kita cuba soalan lain. 4, 6, 1.
Okey, 1. Apa nilai tempat bagi 1, Ashraf? Sa. Sa. Okey, apa nilai tempat bagi 6? 10. 10. Apa nilai tempat bagi 4? 100. 100. Okey, bagus. Jadi dah faham lah itu nilai tempat lah tu. Maksudnya 1 nilai tempat sa, 6 ni nilai tempat 10, 4 ni nilai tempat dia 100. Okey. Cikgu cuba soalan, okay, Aisyah cuba cikgu gariskan. Okay. 4, 7, 0. Apa nilai tempat bagi 7? 10. 10. Apa nilai tempat bagi 4? 100. Okey, bagus. Apa nilai tempat bagi 0? Sa. Sa. Okey, tu ialah nilai tempat. Tadi cikgu nak ajar ada 2 benda. Satu nilai tempat dan satu lagi nilai apa? Digit. Nilai digit. Okey, ingat dah tu nilai digit. Okey, bila nilai digit, okay, cikgu tulis start. Okey, jadi ni nilai tempat dia tadi ialah sa. Okey, ni nilai tempat dia ialah 10. Ni nilai tempat dia 100. Okey, 100. Okey, 100. Okey. Jadi sa, 10 dan 100. Okey, kalau katakan nilai digit, nilai digit kita sebut dia dalam nombor. Okey, bila nilai digit. Okey, kalau nilai digit bagi sa, nilai digit dia ialah 0. Kita tengok sini, kalau nilai digit dia, okey sini. Okay, sekarang ni 7. 7 nilai tempat dia ialah 10. Kalau nilai digit kita sebut 70. Betul macam tu. Okay, 4. 4 ni nilai tempat dia ialah 100. Kalau kita sebut dalam nilai digit, dalam bentuk digit. Jadi 400 macam tu nilai digit. Okey, faham? Jadi kalau nilai digit 0, nilai digit 7, 70, nilai digit 4 ialah 400. Okey, kita cuba soalan lain. Okey. Contoh soalannya ialah 976. Okey, cuba nombor 7. Nombor 7, apa nilai digit bagi 7? Nilai digit bagi, apa? 10. Okey, 10 tu kalau kita sebut 10 sahaja, itu nilai tempat. Okey, nilai tempat dia ialah 10. Kalau nilai digit? 70. Okey, betul. Jadi kalau nilai digit ialah 70 digit. Kalau nilai tempat, cikgu tanya nilai tempat, baru sebut 10. Okey, sekarang 6. Apa nilai digit 6? Sa. Okey, itu nilai tempat. Sa ni nilai tempat. Kalau nilai digit, 6 je lah. Macam tu. Nilai digit dia 6. Okey, kalau 9, apa nilai tempat bagi 9? Nilai tempat. 600. Ini nombor 9. 9 ni ialah 900. 900 tu ialah nilai digit. 900 nilai digit. Ingat nilai digit. Kalau nilai tempat kita sebut dia ialah ratus saja. Ratus. Ni 10. Ni sa. Okey. Okey. Jadi ini dah ni cikgu cuba share balik semula cikgu punya PowerPoint tadi. Okey, tengok ni. PowerPoint ni. Okey. Jadi PowerPoint ni dia tanya, okey, nilai tempat dan nilai digit. Nilai tempat dan nilai digit.
Okay, kawan awak lelaki ni dia kata 1, 4 dan 2 ada dalam nombor 142. Okay, nombor ni ialah 142. Satu petak ni cikgu terangkan tadi, satu petak besar ni ialah 100. Kalau ini satu baris, dua baris, tiga baris, empat baris, kita panggil dia 10, 20, 30, 40. Dan 2 ni ialah sah. Jadi 1, 2. Ada 2 sah. Jadi dia kata kat sini, jadi nilai tempat dia ialah 142 sah. Ini nilai tempat. Ini kita nak tengok daripada nilai digit. Contoh situ, tengok situ nilai digit. Kalau nilai digit, apakah nilai digit bagi 831 dalam nombor 831? Okay, kalau nilai digit, 1 ni ialah sah. Okay, nilai tempat dia ialah sah. Tapi kalau nilai digit, kita sebut dia 1. Nilai digit tu nombor, dalam bentuk nombor. Kalau 3 nilai digit dia ialah 30. Kalau 8 nilai digit dia ialah 800. Okay, 800. Okay. Ni kita nak tengok sekejap lagi kecerakinkan. Tapi yang ni cikgu nak terangkan balik semula nilai digit tadi. Okay. Boleh tak Ashraf tulis? Okay, tulis dalam kertas sekejap lagi. Cikgu sebut nombor, Ashraf tulis. Okay, kejap. Okay. Nombor dia ialah 156. Okay, apakah nilai digit bagi 5? Cuba tulis nilai digit. Nilai digit bagi 5. 50. Macam mana tulis 50? Cuba tulis. Macam mana nilai digit 5? Okay, 50. Okay, betul 50. Okay, 50. Okay, nilai digit bagi 1? 100. 100 tu nilai tempat. Kalau nilai digit dia 100. Macam mana tulis nilai digit 100? Okay, betul. Nilai digit 100. Okay. Jadi kita dah tahu dah nilai tempat, nilai digit. Cikgu ulang balik Cikgu ulang balik supaya ingat. Kalau nilai tempat kita sebut dia 10, 100. Okay, ratus. Kalau nilai digit kita katakan dia 6, sini 50 dan sini 100. Okay, 100. Okay, seterusnya kita nak tengok kepada cerakinkan. Cerakinkan nombor. Okay, bila kita nak cerakinkan. Okay, cerakin ni kan ni dia ada dua. Satu, kita nak cerakinkan mengikut nilai tempat dan cerakinkan mengikut nilai digit. Okay, cikgu tulis apa maksud dia cerakinkan. Okay, cerakinkan. Okay, Aisyah tahu tak apa ni cerakinkan? Tahu tak? Kita nak cerai-ceraikan dia, kita nak pisahkan nombor tersebut. Nak pisahkan nombor tu dalam bentuk macam mana? Nilai digit ke? Nilai tempat ke? Itu ialah contoh kita nak cerakinkan. Macam kita masak, macam Mak Ashraf masak kat rumah. Jadi kalau masak, ada tak ayam seko-seko dia buat masak kicap? Tak ada kan? Kita potong-potong dulu. Jadi nombor ni pun kita potong-potong je, kita cerai-ceraikan dia. Okay. Bila kita nak cerakinkan nombor ni, okay, 5, 6, 2.
Okay, cuba sebut nombor ni Ashraf. 562. Apa sebut sekali lagi? 562. Okey, betul. 562. 562. Okey. Jadi 562 ni bila kita nak cerakinkan. Okey, satu, kita cerakinkan mengikut nilai tempat. Okey, cikgu ubah warna dia sekejap. Kita nak cerakinkan mengikut nilai tempat. Okey, cikgu tunjuk sini nilai tempat. Okey, nilai tempat. Nilai tempat tadi kita kena ingat 5 ni apa nilai tempat bagi 5? Apa tadi nilai tempat bagi 5? Ingat tak? 500. Jadi bila nilai tempat ni ialah ratus, jadi kita kena tulis macam ni. Kalau ikut cerakinkan, kita tulis 500. Ni nilai tempat 500. Kemudian kena ada perkataan, ada simbol tambah. Okey, sini puluh kan? Tulis 60. 60. Ni tulis macam tu, 60. Kemudian apa nilai tempat bagi 2 ni? 2. 2 ni nilai digit. Kalau nilai tempat kita sebut apa? 2 sa. 2 sa. Okey, betul. 2 ialah sa. Ni kita cerakinkan mengikut nilai tempat. Okey, kalau kita nak cerakinkan mengikut nilai digit. Okey, kita nak cerakinkan ikut nilai digit pula. Okey, digit. Sekejap lagi cikgu nak suruh Ashraf pula tulis. Ni cikgu tulis dulu. Okey, bila nilai digit. Nilai digit dia dalam bentuk nombor. Maksudnya 5 ni ialah 500 macam tu. Kemudian tambah. Tambah berapa? 60. 60. Kemudian tambah berapa lagi? 2. 2 je macam tu. Macam tu. Jadi ini ialah cerakinkan. Cuba Ashraf cerakinkan nombor ni bagi cikgu. Tulis macam ni. Contoh nombor dia ialah 4, 3, 9. Okey, cuba buat macam ni. Buat macam ni satu, buat macam ni satu. Bagi nombor ni. Bagi nombor yang cikgu tulis ni. Okey, cuba tulis dalam buku tulis. Cerakinkan ikut nilai tempat satu, cerakinkan ikut nilai digit satu. Cuba buat. Macam mana? Aduh, cikgu tak nampak lah. Okey, Ashraf tahu mana tu? Itu cerakinkan ikut nilai apa tu? Okey, itu nilai digit. Okey, kalau nilai tempat macam kat atas tu. 4, okey eja ratus tambah 30 tambah 9 sa. Okey, cuba. Tulis dalam angka cikgu. Dalam perkataan tu 500. Okey, dalam perkataan tu.
Macam ni. Macam ni. Tulis macam ni. Bagi nombor yang ni. Tadi biarlah. Had tu tak payah padam, biar ni tulis lain. Okay dah. Okay betul. Macam tu. Okay Okay. Faham tak? Maksudnya cerakinkan tu macam mana? Aisyah boleh faham? Macam mana nak cerakinkan tadi? Faham tak cerakinkan? Boleh? Okay. Cuba nombor yang seterusnya. Cikgu bagi nombor yang seterusnya Okay, cikgu bagi nombor yang seterusnya. Cikgu bagi dalam bentuk dah cerakin. Ashraf tulis angka dia apa? Contoh nombor dia 2. 200 tambah 10 tambah 3. Okay. Apa nombor dia? Macam mana nak tulis? Okay, cuba tulis dalam kertas. Apa nombor yang cikgu tulis ni? Apa nombor dia tu? Okay, mana? Okay, 500. Mana nombor dia tu? Okay, nampak. Okay. Jadi nombor dia ialah 213. Betul tak? 213 nombor dia. Okay, 213. 2, 1, 3. Okay, 213. Okay, itu yang cerakinkan. Okay. Cuba nombor ni. Okay. 795. Cuba Aisyah cerakinkan dalam bentuk angka, nilai digit. Dalam bentuk nilai digit. Nilai digit macam mana? Cerakinkan nilai digit. Cikgu nak bagi betul-betul faham ni. Okey, mana satu? 2, 700, 900, okey 5 sah, okey betul. Itu okey, yang Aisyah tulis ni, yang Aisyah tulis tu ialah nilai tempat. Okey, yang Aisyah tulis yang kat cikgu tadi tu ialah nilai tempat. Maksudnya Aisyah tulis 700 tambah 90 tambah 5. Okey, tambah 5. Jadi ni ialah nilai tempat.
Okay, bila kita tanya nilai digit, bila nilai digit, ingat nilai digit, ni nilai digit. Jangan terkeliru. Aisyah pandai dah, tahu dah tapi takut terkeliru. Mana nilai tempat, mana nilai digit. Macam tu. Ini kita panggil dia ialah nilai digit. Nilai digit. Nilai digit ni nilai dalam bentuk angka lah. Kalau kata nilai tempat, ni nilai tempat dalam perkataan. Okay. Jelas lah. Window. Baby Aisyah dah tidur ke? Kan belum lagi? Tadi dah tidur. Tadi dah tidur dah. Lepas tu ni jaga pula ke? Jaga pula. Lepas tu nak tidur pukul berapa tu? Tak tahu. Okey, tak apa. Jadi yang ni kita dah belajar tadi, nilai digit dan nilai tempat. Kita dah belajar tadi. Okey, kemudian ni cerakinkan tadi, kita dah cerakinkan nilai digit. Kita cuba tengok. Nombor 640, tadi kita dah cerakinkan ikut nilai digit. Maksudnya kalau nombor 6, nilai digit dia 600 dalam bentuk angka. Kalau ni 40, kemudian sifar bagi sah. Tapi kalau kita cerakinkan nilai tempat dalam bentuk 600, kemudian 40 dan sah. Ini nilai kita dah cerakinkan tadi. Kita dah belajar dah tentang cerakinkan. Okey. Jadi kita nak tengok ni. Okay, contoh soalan. Tadi cikgu dah bagi dah contoh soalan. Okay, cuba Aisyah jawab yang ni. Cerakinkan 276 kepada nilai digit. Okay, cuba cerakinkan kepada nilai digit. Tadi Aisyah dah cuba nilai tempat. Sekarang cuba cerakinkan nilai digit. Nilai digit ni dalam bentuk angka. 276. Mana? Okey. Ada tulis tambah tak tu? Ada tulis tambah tak? 200 tambah. Okey ada. Okey bagus. Okey betul lah tu. Dah faham dah hendak cerakinkan nilai tempat, cerakinkan nilai digit. Okey. Kita teruskan. Okey, banding nombor. Kita nak belajar tentang bandingkan nombor. Okey, bila nak bandingkan nombor 743 dengan 98. Kita nak bandingkan nombor ni. Okey, antara nombor 743 dengan nombor 98, mana nombor yang lebih besar? 743. Betul. Okey, nombor yang kecil? 98. Okey, betul. Jadi, bila kita nak bandingkan, kita kena tahu mana nombor yang kecil, mana nombor yang besar. Okey, kita dah boleh bandingkan. Jadi Aisyah boleh bandingkan dah tu. Okey, cuba jawab ni. Tengok soalan A. Soalan A, dia ada satu petak ni dengan satu petak sini. Okey, jadi satu petak ni A tu yang pertama, petak yang pertama. Apa nombor dia? Okey, petak ni apa nombor dia? Tengok berapa keping ratus ada tu. 400. 400 berapa puluh? 430. Okey, sini 430. Yang sebelah ni berapa nilai dia?
330. 330. Sebelah ni 430. Sebelah ni 330. Mana nombor yang besar? 430 ke 330? 430. Okey, betul. 430 lebih besar. Okey, tengok B. B ni, Aisyah tahu tak apa nama benda ni? Benda ni kita panggil nama dia apa? Cikgu dah sebut kat sekolah dah ni, benda ni dia panggil nama apa? Ada tak? Kau tak ingat? Okey, nombor ni, benda ni yang tajam-tajam ni, benda ni kita panggil dia ialah dekak-dekak. Cuba sebut. Dekat. Dekak-dekak 2 kali. Nama dia ialah dekak-dekak. Okay, jadi benda ni ialah dekak-dekak. Dekak-dekak ni kita tengok berdasarkan tiang-tiang dia. Berapa nilai pada tiang. Okay, kalau ratus, berapa nilai bagi ratus? Ada berapa ni yang dekat sini? Manik dia berapa ada? 6. Jadi 600. Okay, sekarang ada berapa puluh? 3. 30. 30 berapa? Enam. 6. Jadi apa nombor dia? Jadi nombor apa ni? 600? 636. Okey, betul. 636. Yang sebelah ni ada nombor apa? Apa nombor sebelah ni? Enam. Okey, 600. 600 berapa puluh? 634. 634. Jadi antara dua nombor tu, mana nombor yang besar? 636 ke? 634. 636. 636. Okey, boleh? Okey. Bawah ni nombor 2. Tengok bawah ni. Soalan nombor 2. Tentukan nombor yang lebih kecil. Mana nombor yang lebih kecil? A tu 550 ke 505 lebih kecil? 550. Nombor kecil, nombor kecil. 505. 505. Kalau nombor besar baru 550. Okay, B. Okay, B. Mana nombor yang kecil? Cuba sebut nombor yang kecil. 978. Okay, betul. 978 nombor yang lebih kecil. Okay, betul. Okay. Jadi bila kita nak bandingkan nombor tadi yang Aisyah bandingkan, mana satu lebih kecil, mana satu lebih besar, antara perkataan-perkataan yang kita kena tahu ialah lebih banyak, sedikit, lebih besar, tertib menaik, kurang daripada, lebih daripada, kecil daripada, tertib menurun. Ini bila kita nak bandingkan mana satu yang kita nak bandingkan nombor dan susun-susun nombor tersebut. Ini perkataan-perkataan yang kita tengok. Okay, cuba Aisyah tengok nombor perkataan ni, nombor 1 sampai nombor 7. Antara nombor ni yang mana nombor yang paling besar? Okay, mana nombor paling besar? 536. Ada lagi nombor yang paling besar tu, tengok betul-betul. 859. 859 sebab 8 kat depan. Kita tengok dia nombor yang lebih besar. Okay, jadi mana nombor yang paling kecil? 300.
328. Ada lagi kecil lagi. Cari tengok betul-betul. 536. Ada lagi kecil lagi. Tengok betul-betul. 140. 140 ke 104? 104. 104. Jadi nombor 1 hingga nombor 7 ni nombor yang paling kecil ialah 104. Dan nombor yang paling besar tadi, Aisyah sebut nombor apa tadi paling besar tu? 859. Okey, 859. Okey, betul Okey, jadi 859. Okey, kemudian susun dan bilang nombor. Okey, susun nombor. Mana nombor yang paling kecil? 100. Okey, lepas tu nombor apa? 300. Lepas 100. Okey, kita susun nombor mengikut nombor mengikut tertib menaik. Bermula 100. Lepas 100? 200. 200. Lepas 200? 300. 300. Kemudian? 400. Okey, betul-betul. Okey, jadi nombor yang kita susun tu ialah 100, lepas tu 200, 300, 400. Itu kalau tertib menaik. Kalau tertib menurun, macam mana kita nak susun kalau menurun? 400. Okey, kemudian 300, 200, 100. Okey, bagus. Jadi ini ialah tertib menurun. Okay, last sebelum kita habis malam ni kita sampai ke 10 je. Cikgu tengok macam dah tak berapa nak tu dah Ashraf. Okay, sekejap kita try yang ni. Okay, soalan. Okay. Yang ni sebelum kita habis ni. Okay, tengok nombor 1. Susun nombor secara menaik. Bila susun nombor secara menaik, kita tengok antara nombor ni mana nombor yang paling kecil? 909. Tengok dulu. Yang tengok nombor yang paling kecil dulu. Ni dah ada 8. Mana nombor yang paling kecil? Okay, bila nombor kecil tengok 809 dengan 816. Mana yang paling kecil? 809. 809. Kemudian 816. Okay, lepas 816 mana nombor yang paling kecil antara 3 nombor ni? 920 ke, 909 ke, 960? 960. 960 tu paling besar tu. Jadi 909 lah dulu. Baru 920, lepas tu 960. Jadi bila kita nak susun secara menaik, Aisyah kena tengok betul-betul yang mana nombor yang paling kecil, mana nombor yang paling besar, mana nombor yang lebih besar kena susun. Maksudnya kita susun sini, kita tengok 809, lepas tu 816, 909, kemudian 920 dan paling besar sekali 960. Okay, tengok yang bawah. Apakah nombornya? Susun nombor dalam tertib menurun. Okay, tertib menurun. Mana tertib menurun? Okay, ni apa nilai dia ni? Nilai petak ni. Ada berapa petak ni? 100. Okay, ada berapa? Petak yang pertama tu ada berapa ratus? 100. Okay, 100 ada berapa? 3 kan? 1, 2, 3. Ada 300. Okay, apa nilai ni? 300 berapa ni nilai dia?
320. 20. Ni ada berapa besar ni? 7. Okey, ada 7. 327. Okey. Okey, kemudian 100. 120. 120. 6. Okey, 126. Yang sini nombor apa dia? 226. Okey, 226. Yang last sekali? 26. 26. Jadi bila kita susun nombor dalam tertib menurun, kita susun yang mana dulu? Yang besar dulu. Maksudnya kita susun 326, 226, 126 dan 26. Ini bila kita susun ikut tertib menurun. Okey, ikut tertib menurun. Okey, cikgu share sini. Okey, nombor dia tadi ialah tertib menurun. Okey, nombor mula 300. Okey, 326. Kemudian 226 dan 126. Akhir sekali ialah 26. Ni tertib apa ni Ashraf? Tertib apa tu? Tertib menaik. Tertib menaik ke? Kalau menaik, kecil ke besar? Yang ni besar ke kecil? Tertib apa? Tertib menurun. Tertib menurun. Menurun sebab nombor yang besar kepada nombor yang kecil dia turun tangga. Yang besar lepas tu dia kecil. Okey. Jadi ada apa-apa tak Aisyah nak tanya sepanjang kita belajar ni? Okey, setakat ni faham Okey, faham. Jadi cikgu rasa kita buat kelas sampai pukul 10 lah nah. Sebabnya Aisyah tengok macam cikgu pun kita sampai pukul 10 je dulu malam ni. Supaya Aisyah pun boleh dapat tumpukan perhatian dengan baik. Tengok duk pusing-pusing, keling-keling kita tu. Okey. Jadi tugasan untuk Ashraf. Okay, cuba tugasan untuk Ashraf. Okay, cuba Ashraf tengok tengok yang ni Okay. Tengok sekejap. Buku aktiviti dah banyak buat dah. Buku aktiviti matematik. Okay, ada. Okay, cuba kita. Buat dah. Okay, cuba Ashraf tengok muka surat 17. Okay, cuba tengok muka surat 17. Sat, nak ambil buku Sat. Bukan buku aktiviti. Okey, tengok muka surat 10 dengan muka surat 11. Okey, buku aktiviti, cuba tengok muka surat 10 dengan muka surat 11. Buat dah? Sat. 10 dengan 11. Dah. Okey, dah. Jadi ulang kaji baliklah, nanti Ashraf tengoklah yang tu kan lah. Okey, kejap lagi cikgu akan hantar contoh yang Ashraf nak buat nanti aktiviti apa. Esok ada kelas PDPR dengan cikgu lain ke? Okey.
Okay, jadi pada malam ni Ashraf dah belajar dengan cikgu. Okay, dah belajar tentang nombor, macam mana nak tulis nombor dalam perkataan, macam mana nak tulis nombor dalam angka, macam mana nak sebut nilai tempat, nilai digit, macam mana nak baca dekat-dekat. Jadi malam ni kita dah belajar tentang tu. Jadi cikgu harap Ashraf boleh faham lah apa yang cikgu ajar ni. Boleh faham tak Ashraf? Okay, boleh faham Nanti cikgu bagi tugasan dekat Ashraf untuk buat sepanjang minggu ni sebelum kelas cikgu yang minggu depan. Kita akan belajar lagi dengan cikgu minggu depan. Jadi Ashraf seronok tak belajar dengan cikgu malam ni? Seronok. Okay, seronok. Jadi minggu depan nak belajar dengan cikgu lagi tak? Okay, minggu depan nak belajar dengan cikgu lagi tak? Okay, nak Jadi kita jumpa minggu depan boleh? Okay, jadi kelas kita habis pada malam ni. Sekarang kita habis kelas hari ni. Okay, terima kasih Ashraf. Kita jumpa lagi minggu depan. Okay, nanti cikgu bagi latihan dengan projek yang Ashraf nak kena buat. Okay, boleh? Boleh tak? Boleh? Okay, boleh. Okay, bye Ashraf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum. Okay, bye Ashraf. Bye. Okay, Assalamualaikum.